Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu pada lagi sekali untuk Ustaz teruskan PDPR bagi unit 2 untuk part 2. Hari tu kita dah buat part 1 tapi tak sempat habis sebab terlalu banyak sukatan dia. Jadi hari ni Ustaz akan sambung lah. Kamu boleh buka muka surat 37 di buku teks. Ambil buku teks dulu. Buka muka surat 37. Tapi sebelum tu baca dalam hati surah Al-Fatihah sebab kita nak mula belajar. Kalau nak lagi cantik, kamu baca doa sebelum belajar Al-Fatihah. Tajuk hari ini insya-Allah kita akan membicarakan atau belajar berkenaan dengan perkumuhan dan penyahtijaan. Kamu tahu tak apa tu perkumuhan dan penyahtijaan? Perkumuhan ni adalah senang cerita macam ni. Kamu ingat perkumuhan adalah hasil buangan badan kita ini yang tak diperlukan daripada badan kita ni. Hasil buang. Buang, kita buang. Dia banyak lah. Kita akan belajar lah dari segi organ apa, buang hasil buangan dia apa dia. Sama dengan penyahtijaan. Penyahtijaan ni dia adalah proses penyingkiran tinja daripada tubuh. Tinja ni apa dia? Tinja ni adalah tahi lah. Tapi kita menggunakan perkataan tinja. Kita tengok satu persatu. Muka surat 38, organ dan hasilnya. Apa organ dia? Apa yang hasil dia? Contoh dia kalau macam kita, hari tu Ustaz dah bagi tahu tentang kemahiran saintifik yang Ustaz ajar kamu sebelum ni. Organ dia mata, apa dia punya deria dia? Deria dia melihat. Ini kita nak cerita pasal hasil buangan dia. Kalau organ dia apa pula hasil buangan dia? Kita tengok. Dia ada 3 sahaja, tak banyak. Ada 3 sahaja kamu kena ingat. Yang pertama apa dia? Kulit. Yang kedua apa dia? Kedua peparu dan yang ketiga adalah ginjal. Setiap 3 organ ni dia ada buangan dia sendiri. Apa dia? Yang pertama adalah kulit. Kulit buang apa? Kalau kamu main, kamu bersukan, apa yang akan keluar daripada kulit kamu? Betul. Dia adalah dia mengeluarkan atau membuang hasil buangan dia adalah peluh. Alhamdulillah. Yang kedua peparu. Peparu kat mana? Kat dalam kita ni lah, dalam badan kita. Peparu ni dia mengeluarkan 2 pula. Dia ada keluar 2 hasil buangan dia. Apa dia? Yang pertama, kita sedut oksigen ni, kita keluarkan apa? Karbon dioksida. Bagus. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah wap air. Kena ingat wap air. Yang ketiga adalah ginjal. Ginjal apa dia? Dekat-dekat bawah ni, tempat kita buang apa dia? Air kencing. Ingat benda tu, senang sahaja. Ada 3 organ, ada 4 hasil perkumuhan. Yang pertama adalah kulit. Kulit dia mengeluarkan peluh. Yang kedua adalah peparu. Peparu mengeluarkan apa? Karbon dioksida dan juga karbon dioksida dan wap air. Dan yang ketiga adalah ginjal. Ginjal mengeluarkan air kencing. Kita teruskan dengan penyahtijaan pula. Tengok dalam buku muka surat 39. Kat situ dia tunjukkan kita organ iaitu usus. Usus dan dubur. Kamu tengok tinja dia keluar daripada usus. Daripada usus tu dia pergi ke dubur dan keluar. Pergilah ke tandas dan sebagainya lah. Oleh kerana kita tak nak buang masa, nanti kamu tengok video panjang sangat, jadi Ustaz teruskan 41. Apa penting dia? Ada orang tanya Ustaz kenapa kita kena kencing, kena buang air besar dan sebagainya? Kalau tak buang tak boleh ke Ustaz? Tak boleh. Setiap yang masuk kenalah keluar balik. Barulah ada proses. Contoh apa kepentingan dia? Kamu boleh buka muka surat 41. Kepentingan dia. Tengok situasi yang pertama. Situasi pertama ni dia pergi jumpa doktor, dia bagi tahu, "Doktor, saya ada masalah untuk membuang air kecil." Iaitu nak kencing tu ada masalah.
Doktor dia cakap kebiasaannya. Maknanya selalunya, tak semualah, selalunya. Kalau seseorang tu dia sukar membuang air kecil ataupun susah nak kencing, dia ada masalah, masalah yang iaitu penyakit. Okey, berkemungkinan dia ada penyakit apa? Batu karang. Tengok situasi yang kedua pula. Doktor, saya sukar untuk membuang air besar. Air besar ni maksud dia sukar nak berak lah. Orang kata nak berak tu susah. Apa pula masalah dia? Doktor kata kebiasaannya. Kemungkinan, okey, dia mengalami penyakit sembelit. Sembelit ni adalah susah untuk mengeluarkan tinja. Okey, susah nak berak lah. Bahaya bahaya. Dua-dua penyakit ni bahaya sangat. Okey. Okey, teruskan. Muka surat 43. Gerak balas terhadap rangsangan. Okey, manusia ni bergerak balas terhadap perubahan keadaan persekitaran. Okey, keadaan persekitaran boleh berubah. Perubahan ini dikenali sebagai rangsangan. Okey, rangsangan ni dia merupakan adalah orang kata satu gerak balas yang berlaku daripada perubahan di sekeliling kita. Okey. Lepas tu apa yang kita buat, okey, selepas kita dapat orang kata rangsangan tu, apa yang kita buat pula itu dikategorikan sebagai gerak balas. Okey, contoh dia kamu tengok dalam muka surat 43 ni. Mak dia tengah masak, mak dia ni ke adik dia ke kakak dia, ustaz pun tak pasti. Kak Ros lah. Okey, Kak Ros tengah masak. Bila Kak Ros tengah masak, Upin terbau sedap. Upin ada rambut. Tak apalah, Upin dah besar lah ni, dia ada rambut pula. Okey. Kak Ros tengah masak, dia bau sedap. Itu maksud dia apa? Rangsangan dia adalah dia gerak balas terhadap bau makanan itu. Bau makanan tu adalah rangsangan. Okey. Dan gerak balas pula adalah menghidu bau makanan. Menggunakan apa? Hidung. Takkan guna telinga pula kan? Okey. Kita tengok ada banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh buat lah. Yang boleh kita tengok lah. Kalau dalam buku teks ni dia bagi lagi dua contoh. Yang pertama adalah bila tangan dia terkena duri. Dia nak petik bunga ros, yang bunga ros cantik, wangi dan sebagainya. Dia nak petik bunga ros, tapi dia lupa dalam dekat batang bunga ros tu ada duri. Jadi bila terkena duri, rangsangan dia tersentuh duri. Okey. Gerak balas dia apa? Tangan terangkat. Okey. Tak ada gerak balas dia bila kena duri dia gelak. Tak ada. Okey. Dia terangkat. Yang kedua pula terkejut apabila terdengar bunyi petir. Rangsangan dia bunyi petir tu. Perubahan yang berlaku di sekeliling tu bunyi petir. Kan tak ada mula-mula tak ada petir. Tiba-tiba ada petir. Dia terkejut. Gerak balas dia ada terkejut. Macam-macam lah terkejut. Seeloknya bila terkejut cakaplah Allahu Akbar. Okey. Sekarang ni muka surat 44 ni dia cerita pasal kisah Jimmy. Kisah Jimmy, apa organ organ deria yang terlibat lah. Dia nak bagi kamu lebih faham lah. Yang itu kamu boleh baca sendirilah. Okey. Muka surat 46. Muka surat 46. Kita kena tahu juga kepentingan gerak balas. Ustaz, kalau tak ada gerak balas tak boleh ke Ustaz? Dia kena ada. Penting gerak balas ni. Sangat penting. Okey. Kamu tengok situasi pertama. Siapa dia tu? Contoh dia Ustaz ambil siapa Seri dia nak lintas jalan kan. Seri nak lintas jalan, tiba-tiba kereta horn, pon. Seri terkejut kan. Apa kalau Seri ada masalah gerak balas, contoh dia telinga dia tak dengar, apa yang akan terjadi dekat dia? Dia tak dengar kereta tu horn. Apa akan jadi kat dia? Okey, kita ambil yang kedua pula. Yang kedua ni contoh dia Hasif. Hasif ni dia pergi ke sekolah katakan. Lepas dia pergi ke sekolah, tiba-tiba dia terbau asap. Terbau asap. Bila bau asap, dia tutup hidung. Jadi dia dapat tahu, kata ada asap. Bila ada asap, kamu rasa-rasa ada apa? BBQ. Apalah BBQ pula. Ada asap ni kemungkinan terbakar lah. Jadi Hasif bolehlah telefon bomba untuk
menyelamatkan keadaan. Okey. Yang ketiga pula, situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga ni, siapa dia? Ustaz Hassan. Katakan Ustaz Hassan tengah bawa kereta, okey, tengah bawa kereta, tiba-tiba ada ambulans lalu, neno, kan ambulans kan dia laju kan, sebabnya ada apa dekat dalam van dia tu, ada apa dalam ambulans tu, ada apa? Ada orang sakit. Jadi kita ni yang bawa kereta ni kena bagi laluan supaya ambulans tu boleh bawa pesakit tersebut ke hospital. Bagus kamu ni. Jadi apa yang boleh kamu simpulkan? Kepentingan gerak balas ni yang kamu kena tahulah, at least kena fikir ada 3. Yang pertama apa dia? Mengelakkan daripada kecederaan. Macam contoh tadi, kisah yang seri nak lintas jalan, boleh elakkan kecederaan. Yang kedua apa dia? Yang kedua, menyelamatkan diri. Kalau ada kebakaran, Hasih boleh lari untuk selamatkan diri sekurang-kurangnya. Betul tak? Dan yang ketiga adalah mendapatkan maklumat dan berkomunikasi. Maksud dia macam contoh ambulans, dia bunyi siren, neno, berkomunikasi. Okey, mendapatkan maklumat. Maklumat dia, ada ambulans kat belakang, dia nak tengah laju, sebabnya nak selamatkan orang yang sedang sakit. Itu dapatkan maklumat. Okey. Seterusnya, yang terakhir dah. Sikit je belajar hari ni kan. Sikit je. Okey, muka surat 47. Dalam konteks buka muka surat 47. Tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Ada 3 saja kamu kena ingat. Tak banyak, 3 je, 3. Tadi pun 3. Banyak 3 je. Okey? Yang pertama apa dia? Minum arak. Minum arak ni bahaya. Dah lah dalam Islam tak boleh, Allah marah. Kan? Kalau tak Islam pun tak boleh minum sebenarnya. Tak boleh. Tak boleh. Okey? Sebab apa tak boleh? Dia boleh memabukkan seseorang. Apabila mabuk jadi apa? Gerak balas pun tak akan berlaku lah. Okey? Jadi contoh. Orang mabuk nak lintas jalan. Bila kereta tekan horn, dia tak tahu je. Sebab dia kan mabuk, dia tengah gelak ke dan sebagainya lah. Jadi apa akan jadi? Kecederaan dan kemungkinan boleh meragut nyawa. Bahaya. Okey? Jadi tak boleh. Okey? Yang seterusnya, menghidu gam. Bukan gam yang kamu duduk dekat dalam buku tu. Bukan. Ni gam lain pula. Gam ni boleh menyebabkan seseorang jadi ketagih. Bila bau, dia rasa seronok nak bau lagi. Ustaz pun tak tahulah kenapa. Lepas dia bau tu, dia berkhayal. Berkhayal ni macam kita panggil, orang duk panggil tu macam apa? High tu. Dia berkhayal, dia senyum, dia tengok atas, dia gelak dan sebagainya lah. Okey? Yang ini pun akan menyebabkan organ deria kita ni. Organ deria apa dia? Ada 5 tu kan. Organ deria akan gagal berfungsi. Itu bahaya dia. Dan yang terakhir, yang ketiga, okey, yang terakhir, penyalahgunaan dadah. Menyalahgunakan dadah. Dadah ni sebenarnya dicipta, okey, dadah ni untuk membantu atau kita membuat ubat. Tapi kandungan dadah hanyalah sedikit untuk diletakkan dalam ubat. Okey, untuk menjadi ejen pelawan pada penyakit, ejen yang melawan penyakit tu. Okey. Tapi bila terlalu banyak makan dadah ni, dia boleh menyebabkan apa? Kalau dalam buku dia kata berkhayal atau tidak sedarkan diri dan ketagih. Ketagih sekali. Okey, bila kena nak lagi. Berkhayal pun sama. Bila kena tengok. Ada satu iklan TV tu, dia cerita pasal keburukan hisap dadah tu. Hisap dadah tu. Kan, lepas dia hisap dadah, dia rasa macam gempa bumi dan sebagainya. Dia menjerit seorang-seorang. Dah tak betul lah jadi. Kan, macam gila dah kan. Okey. Ada 2 jenis dadah yang sering digunakan. Yang pertama, pil ekstasi. Pil ekstasi ni. Dan yang kedua, ubat batuk. Ubat batuk ni pun tak boleh. Okey? Kalau makan untuk menghilangkan batuk, tak ada masalah. Ni masalah makan berlebih-lebih. Kamu makan 1 sudu, tak ada masalah lah. Ni makan 3 botol sekali. Memang jadi masalah lah. Okey? Habis dah. Okey, nanti Ustaz akan bagi nota, kamu salin balik nota. Okey? Setakat itu sahaja. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.